Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah hari ini mengadakan kunjungan ke Media Prima Berhad. Sejarah terlakar apabila Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah memperlihatkan bakat sebagai penyampai berita. Macam korang kita kenal je tak? Iyalah, macam kita kenal. Siapa agaknya? Baik, itulah dia bibit manis yang akan kekal dalam ingatan kita seluruh rakyat Malaysia yang menonton Buletin Diraja malam semalam. Dan saya pasti ramai juga di antara kita sebagai penonton teruja apabila kita dapat melihat sendiri Kebawah-Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Pemaisuri Agong membaca berita dan sudah pastinya memang mempunyai bakat. Bukan nak kata apalah, bukan nak puji ke apa kan, tetapi apabila pertama kali berada kan, kita rasa macam tak janggal kan bersama-sama dengan kita warga kerja di Media Prima ini. Pastinya sangat ramai yang menonton semalam. Alah, comel kan. Pastinya mencuit hati kita lah sebagai rakyat Malaysia sebab julung kalinya sebenarnya yang kita ketahui ini adalah sejarah yang dilakar melihat kan pemimpin yang memayungi kita selama ini sebagai Raja dan Pemaisuri Agong bersama-sama dengan rakyat memperlihatkan bakat membaca berita. Bukan senang sebenarnya untuk menyampaikan berita walaupun ada skrip di prompter, tetapi bagaimana untuk membaca dan sebutannya dengan betul tu kalau tak biasa tersasul-sasul perkataan. Betul lah, jangan ingat kerja itu adalah satu kerja yang mudah ya. Dan warga kerja Media Prima berjunjung kasih dan juga amat berbangga menerima kunjungan bersejarah yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Pemaisuri Agong berada di kami punya bilik berita dan juga di bahagian kami lah di bahagian program ini. Terima kasih. Apapun untuk hari ini, Malaysia hari ini akan kongsikan banyak sekali topik yang boleh memberi manfaat kepada kalian semua. Antaranya, ini antara perkongsian yang menarik juga. Kan, bagaimana kalau kita tahu polis, tentera, semuanya garang-garang belaka. Kalau ada misal melentik lagi lah kan. Tapi ini katanya dalam hati ada taman. Itulah dia. Setiap orang yang garang, yang misai, yang melentik dan sebagainya, mungkin ada sesuatu yang mungkin boleh melenturkan kembali mereka punya rasa seperti tidak garang itulah. Tetapi kalau kita ikutkan kejap lagi ni, yang berjaya yang melenturkan kegarangan seseorang ini, seekor kucing. Seekor kucing. Jadi kita sama-sama saksikan dululah bagaimana sebenarnya boleh melunturkan kegarangan seorang lelaki. Jom kita saksikan. Keting. Okey, kaki diam. Kan handsome. Okey. Ini hero ni. Ini baru betul Spy. Spy mo. Ya Allah, macam tu macam melayan kalau melayan apa-apa melayan anak garang, tapi kalau seorang lelaki melayan cucu dia macam tu. Dia macam tu. Dan kalau ikutkan, kucing itu bukannya milik daripada pesara polis tu. Anak dia punya. Anak dia kata yang kucing-kucing tu pun tak jinak macam tu tau. Tapi bila ayahnya yang pegang, dia jadi jinak semacam. Itu orang cakap macam kita lah kan. Kalau misalnya kata anak cucu kita, kalau dengan atuk dengan nenek, bukan main takut manja kan. Dengan kita bukan main lagi. Gitulah dia. Kita nak bersama dengan empunya diri. Kita nak berbicara lebih lanjut lah. Mereka sekarang ni berada secara maya bersama kami, iaitu Mat Sazihan Suhari, ayah, dan juga Nurul Hidayah Mat Sazihan. Anaknya mana? Yang sebelah ni siapa? Bukan anaknya. Ini isterinya? Isteri ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, maaf. Sebelah tu isteri ke? Ya, isteri saya. Siapa nama isterinya? Selamat pagi. Selamat pagi. Tengah pegang Oyen Oyen tu Oyen Siapa nama isteri? Nama isteri siapa? Salina. Puan Salina. Salina. Okey. Ni macam mana ni Puan Salina? Saya nak tanya isteri dulu. Katanya betul ke bila ada si comel ni melunturkan kegarangan suami Mat Sazihan? Ya. Sebenarnya memanglah Sazihan ni, ayah kepada Hidayah ni,
Ya, biasalah dia agak garang lah. Tapi bila dah ada si Bubulus ni nampak dia okey lah, dia baik. Dia pun daripada tak suka, dia jadi suka lah kepada si Bubulus ni. Daripada tak suka jadi suka tu. Dia pun sayang lah semua. Okey, Cik Sazihan. Daripada tak suka jadi suka tu. Macam mana boleh jadi macam tu? Sebab ada juga segelintir daripada kita yang tak suka kucing, takut kucing kan. Tapi Encik Sazihan bukannya takut, tapi macam tak gemar sangatlah kucing. Tapi sekarang ni bila dah bersara, tiba-tiba macam cintakan, sukakan kucing tu. Mungkin boleh ceritakan. Sebenarnya saya bukan tak suka kucing. Cuma kadang-kadang bila kucing ni selalu kan, dia ganggu tau. Oh, okey. Kan bila dekat kapet tu kan. Betul. Kucing tu jadi kadang-kadang dulu saya rimas. Bila anak-anak dah suka kucing kan, dan kucing tu berada di sekeliling kita. Jadi lama-lama tu jadi suka pula kucing. Dan kucing tu yang jadi kita suka pasal dia tu manja. Kadang-kadang kita marah-marah dia pun dia duduk dekat jadi dengan kita. Jadi dah jadi suka dengan kucing pula dah. Dah jadi kadang-kadang peneman, kadang-kadang tidur kan. Dia kadang-kadang melompat. Dia yang memilih. Selalunya haiwan ni dia yang memilih kau. Memilih orang. Dengan siapa sebenarnya yang penyayang kan, dia nak bermanja. Betul. Dia dah berapa tahun dah ni, Cik Sazihan? Kucing yang ni lebih kurang 5 tahun lah. Tapi kalau yang mula-mula sekali anak saya ambil tu, lebih kurang 8 tahun tu. Lebih kurang macam tu lah. Yang mula-mula sekali ambil tu. Yang mana paling kucing tu kecil je datang. Yang paling rapat yang mana? Kucing kecil-kecil ni kan, dah kata saya paling tak gemar sekali tu. Betul. Kadang-kadang kita kena beli dari kecil lah baru dia jinak kan. Ni lah. Yang ni lah ya? Masa dia kecil. Tak, yang ini anak dia. Oh, ni anaknya? Ni anak dia. Ada berapa ekor semuanya? Kucing? Yang ibu dia yang ni. Ni ibu dia. Oh, Yen lah. Ni ibu dia. Tak pernah suka dipegang. Inilah yang mula-mula sekali datang ni lah dia. Saya nak tanya Puan Salina. Ini kembang. Tapi pasal pasangan dia bukan bulu kembang. Oh, okey. Anak dia kuranglah kembang sikit bulu dia. Saya nak tanya Puan Salina. Puan Salina, okey. Bila kita tengok macam suami dulu garang, sekarang bila ada kucing dah macam dia jadi lebih manja kan, lebih penyayang sebagainya. Jadi bagaimana rutin tu berubah kan? Kalau dulu rasa tak boleh, tapi bila suami tu dah suka pada kucing tu, pastinya rutin berubah kan? Ya. Bagaimana rutin tu? Kalau waktu pagi tu, lepas dia sembahyang subuh tu, balik dia singgah pokok bunga kat luar nanti. Ada anak kucing angkat yang kat luar tu, panggil mawar. Selalulah ikut. Ni lah suami saya pergi, dia sisiang pokok, apa. Lepas tu, saya rutin harian saya, selain pada kembang rumah dah siap semua, pagi saya bagi makan. Dekat belakang lah tempat sangkar dia tu. Semua sekali kucing ada 23 ekor. Saya bagi makan, saya bersihkan tempat dia lebih kurang kat setengah jam jugalah. Macam jaga budak jugalah ya. Jaga cucu. Itu pakai spek semua tu. Dia tak sunyi lah. Dia macam menghibur hati kita jugalah kan. Suami pun kadang-kadang kalau dia pergi mana-mana nanti kucing dia tunggulah depan pintu. Kadang-kadang ikut suami saya hantar anak pergi kerja, ikut naik kereta, naik motor, jalan-jalan. Cuma kadang-kadang seorang ke depan, seorang ke belakang. Macam saya duduk kat belakang, suami saya duduk kat depan lah, berharian lah, kemar rumah ni kan. Okey, kenapa? Masih buat hal sendiri lah. Okey, kenapa kami bawakan perkongsian kita pada pagi ini? Sebab tular dekat TikTok. Di mana Encik Sazihan, seperti mana yang anda tengok tadi, dekat sofa tadi tu, kursi urut tu. Kita tengok ada seekor kucing kat situ tu, Encik Sazihan, dia pakaikan cermin mata, pakaikan topi. Lepas tu dia ambil gambar. Tapi ambil gambar tu bukan pakai kamera tau. Grup WhatsApp. Saya tak tahu dia nak hantar kat siapa tu agaknya. Jadi Encik Sazihan, macam mana agaknya kucing ni boleh jinak macam tu? Dia macam tak gerak. Kucing-kucing ni sebenarnya dia takut sikit dengan saya. Patutlah. Jadi saya beritahu diam. Dia diam lah. Dia taklah banyak keren lah. Tapi 2-3 ekor je lah. Yang tengah-tengah tu. Dengan cakap. Yang gemuk-gemuk ni kan. Dia pergerakan dia agak terhad. Jadi itu yang dia diam je.
Jadi pagi-pagi kalau sudah buat apa-apa kan, rehat-rehat tu, saya ambil lagu kucing-kucing sekor-sekor ni, saya ambil gambar. Lalu saya hantar ke anak-anak saya je lah. Saya pula anak saya dihantar tu. Gambar dekat handphone dah penuh gambar kucing lah. Gambar bini dah hilang sikit dah. Okey. Kita difahamkan juga Cik Mat Sazihan ni bersara sebagai saja meja ya? Okey. Patutlah kucing takut. Nasib baik. Tak ada ajar kawat kan? Tak ada kan? Okey. Apa kita ucapkan terima kasih banyak-banyak buat Cik Mat Sazihan Suhari dan juga isteri Puan Salina. Okay, salam hidayah lah. Betul. Okey. Okey, terima kasih banyak perkongsian. Sama. Assalamualaikum. Fazli. Ya, bagi makan oyen dengan tu. Abang Boboy namanya tu kan. Okey. Bye-bye. Itu dia. Dan menjadi terapi juga kadang-kadang bila kita melayan kucing yang manja kan. Sebenarnya menjadi terapi pada kita. Kadang-kadang bila orang yang menyayangi kucing ni pergi ke office pun dia nak balik cepat bukan apa. Betul. Tak jumpa kucing kesayangan. Dan salah satu lagi kalau misalnya kata kalau pergi bercuti tak boleh lama sangat. Betul. Sebab nak balik rumah nak tengok kucing-kucing. Makan ke tak, mandi ke tak kucing aku ni kan. Okey, jadi kepada anda yang sukakan ciptakan haiwan peliharaan ni, alhamdulillah kan. Pelihara haiwan kadang-kadang kalau dekat rumah pun kadang-kadang jiran bising tau. Ya. Oh yelah, kadang kucing kadang-kadang kucing kalau kita duduk apartmen kondo kan, kucing kita nakal juga. Dia pergi rumah orang sebelah, dah orang sebelah mengarah. Lepas tu dekat grup jiran tu ada juga, ini kucing siapa ni datang ke rumah aku ni? Ada juga. Itu masalah jiran lah yang akan kita bawakan sebentar lagi. Tajuknya kita nak bawakan jiran tidak beradab. Ini kita sama kita nak tahu juga bagaimana kalau kita sebagai jiran ni, peranan kita sebagai jiran, apa yang kita perlu ambil tahu kalau hidup berjiran ni kan. Kita nak bincangkan selepas ni. Okey, jadi anda jangan ke mana-mana. Sikap peka dan mengambil tahu kepentingan jiran tetangga kini dilihat semakin hilang dalam kalangan masyarakat negara ini. Di kawasan perumahan seperti flat, berkongsi fasiliti dan lokasi yang sama, setiap penghuninya perlu prihatin dengan keadaan persekitaran. Faktor keselamatan, kebersihan, yang paling penting ialah sikap bertimbang rasa dengan keadaan sekeliling. Baru-baru ini tular di seluruh platform media berkenaan pemasangan jeriji di perumahan flat di Wangsa Maju. Pihak berkuasa di BKL sudah memberikan notis untuk membuka semula binaan terbabit dalam tempoh 14 hari bermula 10 Januari lalu. Beralasan faktor keselamatan adalah punca utama tindakan itu dilakukan, walau bagaimanapun perlu mengambil kira sudut lain sekiranya berlaku sebarang kecewasan. Bukan setakat isu pemasangan jeriji yang mengurangkan jurang untuk bersosial. Ada banyak isu lain yang sebenarnya sudah lama dibangkitkan tapi masih belum ada penyelesaian. Antaranya isu sampah dan juga mengubah suai rumah. Saya nak meninjau keadaan sampah di beberapa flat di Lembah Kelang ini. Mata tertumpu pada persekitaran flat ini, kawasan yang tidak sepatutnya menjadi tumpuan untuk membuang sampah. Tidak lama kemudian, di lokasi yang sama, ada sampah baharu yang mendarat. Makanan dan sisa pepejal. Bukan kerja merpati untuk mematuknya. Kawasan parkir motosikal juga dijadikan restoran terbuka. Di persekitaran seperti ini, kru MHI berkesempatan menyantuni pihak pengurusan flat berkenaan untuk mendapatkan maklumat terperinci. Difahamkan, masalah sampah yang sukar dikawal ini memerlukan tenaga untuk bekerja lebih masa. Satu blok ni ada dua orang cleaner. So setiap hari diorang akan bersihkan dari pukul 8 pagi tu sampai dah pukul 6 petang. Ruang ni sebenarnya memang ruang bukan tempat buang sampah. Bukan ruang tempat buang sampah sini. Dia buang sampah, so tambah kerja. Lepas tu dia menyebabkan pipe ini patah berapa kali dah. Macam kes kabut A tu dah berapa kali patah pipe tu. Oh, ada tak isu macam menyebabkan sampah ni, dia buang sampah, kerusakan pada harta benda lain? Ada banyak. Memang, terutamanya pipe najis ni lah.
Lepas tu macam kat bumbung sekolah agama pun kena juga. Lepas tu hampir kena orang pun ada juga. Oh, hampir kena orang serius? Ada juga. Kami juga dibawa ke tingkat 18 untuk menyaksikan senario penduduk di sini membuang sampah. Mujur sebaik kami tiba, sampah sudah dibersihkan. Namun inilah kawasan yang sering dijadikan pusat longgokan sampah, tepi tangga. Di blok ini kebanyakannya didiami warga asing. Cara mereka menguruskan sampah agak kurang menyenangkan apabila didengar mahupun dilihat. Saya difahamkan pihak pengurusan di sini memaklumkan bahawa penduduk di sini nak kerja senang, lepas makan dah kenyang, sampah dibuang dengan cara begini saja. Di lokasi yang berlainan, sikap tanpa peduli segelintir pemilik rumah yang menambah binaan di bahagian belakang kediaman. Daripada binaan asal, ada yang dijadikan beranda dan ada juga dijadikan dapur. Hanya di tingkat 1 sahaja yang boleh berbuat demikian, akan tetapi adilkah untuk penghuni yang lain? Jika berlarutan dengan sikap ini, umpama mencurah garam ke air laut, dari segi penguatkuasaan, pastinya pelbagai usaha sudah dilakukan oleh penduduk. Perkara ini menjadi tanggungjawab setiap individu dalam mengharmonikan kejiranan agar sama-sama dapat memupuk sikap prihatin dan bertimbang rasa. Bertimbang rasa ke tak? Saya rasa tak bertimbang rasa kan. Itu orang cakap duduk flat tapi selera kondo itu ada kan. Kalau tadi kita tengok tadi Asri dah tunjukkan tadi tu dekat rumah flat tu, bukan seorang yang buat jeriji tu, tapi saya percaya apabila benda tu dah terjadi, mungkin kau boleh buat tak, aku tak boleh buat. Jadi kat situ pemantauan daripada pihak pengurusan itu sangat-sangat penting. Dan kita melihat sebenarnya yang menjadikan masalah adalah seperti inilah macam skim strata ni. Rumah flat, rumah apartmen dan sebagainya kan. Bagaimana kita nak mengawal, nak memberi katalah sebuah flat tu satu hati tu. Itu sebenarnya memang mencabar. Jadi kita nak bawakan berkenaan dengan jiran tidak beradab ini. Topik pastinya akan menyentuh ramai juga pihak berkenaan dengan ini. Kita nak bersama dengan tetamu kita, salah seorang tetamu kita hari ini iaitu Surveyor Zaliha Abdul Rahman, Timbalan Pengarah Kanan Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta DBKL bersama kita. Terima kasih Puan Zaliha. Terima kasih. Dan seorang lagi tetamu kita nanti kita nak bersama dengan bekas pengerusi Persatuan Penduduk PPR Pekan Kepong, Cik Nur Hilmi Muhammad. Dah ada dah di panggilan video. Assalamualaikum, Cik Hilmi. Tak dengar Cik Hilmi. Suara tidak didengar. Mic tu dah on ke belum? Cuba tengok. Boleh ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Okey, nanti kita akan bersama dengan Cik Nur Hilmi. Sebelum tu kita nak raikan dulu tetamu kita hari ini, Puan Zaliha. Dah tengok dah tadi? Dah, saya dah tengok. Itu memang biasa Itu biasa. Okey. Bercakap berkenaan dengan jiran tidak beradab. Kita tahu kalau di Kuala Lumpur, di bandar seperti ini kan, banyak rumah flat, banyak rumah apartmen. Ya, betul. Tapi kalau kita nak bercakap berkenaan dengan macam mana kita nak memberi satu aspek bertanggungjawab tu, tapi kan susah kan? Ya, betul. Macam mana tu? Dia sebelum tu saya ucap terima kasihlah kerana menjemput pihak DBKL untuk sesi sharing pada hari inilah. Ya, sama-sama. Okey, kalau pasal tanggungjawab kejiranan, kalau terutamanya untuk skim-skim serata lah, macam sebut tadi kondo, apartmen, apa semua tu. So dia kena faham dari segi semangat orang kata kerjasama antara jiran dan orang kata keakraban di antara satu sama lain di kalangan pemilik-pemilik petak tu perlu ada. Maksudnya dia perlu ada rasa tanggungjawab, perlu ada rasa toleransi sebab dekat strata ni kita kena faham sebab dia ada ruangan-ruangan yang perlu diguna sama. Dan kita berkongsi dan kita ingat untuk kita sama-sama duduk secara harmoni lah. Itulah kena faham bila disebut jiran tu kena ambil tahu dan ambil peduli.
Ya. Bila tak ada rasa tanggungjawab, itulah yang terjadi. Dok fikirkan syok sendiri saja kan, tanpa memikirkan perasaan orang lain, itulah jadinya perkara sedemikian rupa. Okey, apakah mungkin antara perkara-perkara yang mungkin segelintir daripada jiran-jiran kita ni yang mungkin mereka ni anggap benda tu macam remeh, ringan, tetapi dalam masa sama juga ianya memberikan satu kesan yang cukup-cukup negatif kepada penghuni setempat. Okey, so kita kena fahamkan dulu bahawasanya dekat Seratan ni, contohnya kita ada elemen pemilik petak utama. Kita sebut petak utama lah. Yang kedua, kita ada petak aksesori. Okey. Dan yang ketiga, kita ada harta bersama dan juga yang keempat, harta bersama terhad. So bila kita sebut petak utama tu maknanya dalam unit rumah kita lah. Maknanya bila kita masuk tu daripada depan ke belakang tu petak tu rumah tu, itu petak utama. Dan kalau kita sebut petak aksesori ni, dia melibatkan di luar pada petak utama lah. Contoh dia macam tempat letak kereta, ataupun kalau ada yang flat tu koridor, ataupun yang ruangan lift. Yang kita maksud kat sini dia dalam kategori yang sama ada dia berada dalam petak aksesori ataupun dia bersama. Dia macam tu. Okey. Kalau tadi kita dapat saksikan bagaimana ini antara yang tular, maksudnya buat jeri dan sebagainya kan. Ini macam mana pula Puan Zaliha? Sebenarnya bukan kita nak cari salah siapa, tetapi bagaimana ianya berlaku dalam keadaan sebegitu dan apa sepatutnya yang mungkin laporan tidak maksudnya tak ada pihak pengurusan yang memberi tahu bahawa benda ini salah sebenarnya. Okey. Dia sebenarnya kalau disebut dekat skim serata, dia ada pihak pengurusan. Pihak pengurusan di sini dia sama ada kita panggil sebagai Badan Pengurusan Bersama ataupun Perbadanan Pengurusan MC ataupun sub-MC lah. Kalau kata tadi kita sebut dalam serata ada komponen-komponen tadi yang sering berlaku, kita dapati dari segi tanggungjawab pengurusan tu sendiri. Mana pihak pengurusan perlu ambil tahu keadaan di sekitar skim tersebut. Macam dalam kes yang kita nampak tadi, maknanya mungkin di peringkat awal dia kena ada kelulusan. Dan kita tengok sama ada dia menghalang petak yang bersama tadi. Kalau dalam rumah, okeylah kita faham. Kalau kata contoh yang jeriji tadi untuk keselamatan dan lebih kepada privasi lah kepada pemilik petak. Tapi bila dah melibatkan laluan koridor, dia adalah dalam kategori untuk kegunaan bersama. Maknanya semua pemilik petak yang lain digunakan sebagai hak untuk laluan lah. Untuk pergi ke unit dia daripada bawah turun apa semua. Itu dia jadi dah menghalang. Menghalang dan tanpa kelulusan dan dia melanggar dari segi undang-undang lah. Walaupun kita faham mungkin atas dasar keselamatan. Tapi faktor tadi tu kita perlu ambil kira. Tapi kalau atas dasar keselamatan pun, andai kata kalau berlaku kebakaran, kan, andai kata kan. Jadi keselamatan tu bukannya tahap untuk orang yang buat jeriji tu, keselamatan betul. Untuk semua orang juga kan. Jadi mungkinkah tiada pemantauan daripada pihak pengurusan ataupun jiran-jiran mungkin tak nak ambil pot dan sebagainya, mungkin adalah salah satu sebab benda ni terjadi dekat sana. Okey, bercakap tentang pengurusan ni, kita terus saja nak bersama dengan Cik Nohailmi Muhammad lah, selaku bekas pengerusi persatuan ni. Cik Ilmi? Cik Ilmi dengar? Okay. Cik Imi nak tanya tentang babak pengurusan ni lah. Cik Imi sebagai bekas pengerusi penduduk PPR Pekan Kepong ni, apa mungkin tindakan pengurusan yang ada di kawasan PPR Pekan Kepong yang mana mungkin kita nak tahulah, adakah mungkin terjadi perkara yang sama juga di sana? Cik Ilmi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey, atas pengalaman saya lah dalam pengurusan persatuan ni, dia macam ni. Sikap manusia ni, dia sikap sikap ni sebenarnya boleh juga diubah dengan cara yang macam kami, saya cerita pengalaman saya di Kepong lah. Kita selalu dekatkan diri kita dengan masyarakat, bagi penerangan apa, sebab kita tak boleh salah pada aktiviti saja. Sebab dalam pengurusan ni kita kena bersama. Sebab dalam janji, kalau di PPR lah, contoh di PPR, setiap perjanjian tu dia ada dalam dalam perjanjian, termasuklah menjaga kejiranan, jaga kebersihan, harta benda Datuk Bandar, itu kita tanggungjawab bersama. So kebanyakan penduduk ni di mana-mana flat lah. Kalau sampah tu kadang-kadang ikut tingkap pun buang.
bukan setakat ikut tingkap. Kadang-kadang kita tengok nak buang sampah, kita harap kepada untuk tidak menyuruh anak-anak mereka yang membuang sampah. Kadang-kadang anak-anak mereka sendiri yang buang sampah, yang bawah umur 9 tahun, 10 tahun ni, dia tak masuk ke dalam tong sampah. Yang ini kita kena bagi penerangan. Sebab itu kami di PPA Kepong, kita wujudkan pusat kita semula. Kita semula dan kita beri penerangan. Alhamdulillah, nampak berkuranglah sikit dari segi sampah kurang. Sebab tu kita, pengurusan kita persatuan, contoh bukan setakat sampah saja. Dari segi masyarakat, kita terapkan nilai-nilai kekeluargaan bersama. Sebab di Pekan Kepong ni, kita terdiri pada berbilang masa. Paling ramai, saya tak silap saya, kaum Cina lah. Kaum Cina, kaum Melayu, kaum India. So kita ada berbilang masa. Jadi kita duduk satu flat ni sebenarnya satu rumah tapi di banyak bilik. Macam tu. So kita pernah bagi penerangan bersama dengan pihak JKAS tentang sampah macam mana, dan sebab sepatutnya SWK dia dah ada akta dia 672 tak silap saya, akta pengurusan sistem berjalan. So memang kita ada penerangan mana sampah perlu dibuang tempat yang betul, tidak boleh buang dia sebab dia melibatkan kesihatan. Kalau kita buang sampah rata-rata, contoh dalam rumah sampah tapi kita tak tahu dalam tong sampah, kita biarkan macam tu je. Lalat, lipas, dia akan buat banyak wabak. Ini kita selalu bagi penerangan lah. Tapi Cik Hilmi, saya ada satu soalan. Pastinya kalau menjadi pengerusi Persatuan Penduduk ni, cabaran ni sangat besar. Kan macam-macam lah kan. Kita nak berhadapan dengan banyak orang, banyak kepalanya. Jadi antara biasanya kalau jadi Persatuan Penduduk ni, pengerusi Persatuan Penduduk ni, apa? Saya nak tahu juga, misalnya kalau kita bagi teguran, bagaimana respon dia? Dan sebab kita ni kadang-kadang kerana satu hal pun jiran tetangga boleh bergaduh ni. Kan kita tegur pasal buang sampah pun bertarik muka dan sebagainya. Jadi mungkin apa tindakan ataupun jalan penyelesaian yang pernah Cik Hilmi lakukan untuk menyelesaikan satu-satu kes, contoh macam sampah tadi tu? Jadi gini, kalau manusia ni ada perasaan. So jadi perasaan ni macam mana? Kita kena fikir diri kita lah. Macam contoh saya, kita nak hari datang puasa, kita akan menegur dengan cara yang baik lah. So kalau sampah tu ada orang letak, selalu ni kebanyakan anak-anak lah, mereka suruh anak-anak kan. Kita akan cakap dengan mereka, kalau sekiranya kita sampah ni letak depan rumah kita, macam mana? Macam mana tindakan dia, betapa perasaan kita? Kita ambil sampah ni, kita buang tak tentu orang, kemudian kita tinggal dekat depan lift ke, dekat tempat tangga, ini berlaku. Mana-mana pun dia akan berlaku. Kadang-kadang mungkin anak yang bawa tu dia dah tak darat, dia tinggal je. So kita tegur macam itulah. Contohnya dengan WKL sebenarnya, WKL ni macam PPA ni dia belum jual, masih disewa. Dia ada dalam perjanjian. So kita cakap kita boleh saran kepada pihak WKL bahawa ambil tindakan kepada mereka ni. Jadi apa-apa pun nak kena rujuk juga kepada DBKL dalam apa juga sebarang tindakan yang mungkin pihak persatuan ingin buat kan, ataupun pengurusan. Okey, kepada Puan Zaliha sendiri kan, mungkin bercerita tentang nak menyelesaikan tentang perkara ini. Sebab kita sedar yang benda-benda macam ni kalau bagi tahu dekat pihak pengurusi ke ataupun pihak pengurusan, kadang tak lut benda ni. Kadang benda ni masih lagi berlaku. Sampai nak kena panjat pengurusan tertinggi di BKL baru benda ni nak selesaikan, ataupun nak tularkan satu perkara tu baru nak selesaikan. Jadi macam mana Puan Zaliha nak menyelesaikan tentang masalah ni? Dari segi hasratnya kita nak duduk dekat satu tempat tu dalam keadaan selesa, harmoni dengan kemudahan yang ada. Jadi yang penting adalah kesedaran dan kefahaman setiap pemilik petak di skim serata tentang apa tugas dia, apa tanggungjawab dia. Dia bukan hanya untuk jaga kebersihan sampah dalam petak sahaja. Tapi sebab kita duduk bersama-sama, kita kongsi banyak ruangan. So kena ada sikap rasa tanggungjawab dan perlu tahulah, terutama berkaitan dengan apa dia peraturan dan undang-undang bila kita duduk dekat skim serata. Dia macam tu. Jadi maksudnya sekarang pendedahan, komunikasi kepada semua pemilik petak tu perlu ada.
kemungkinan sekarang ni mungkinlah ramai yang tak faham apa peraturan yang duduk dekat skim serata. So dia perlu ada macam mungkin perlu adakan berbagai program untuk pendedahan gotong royong contohnya di kalangan penduduk petak ni, pemilik petak ni, supaya kita nak suasana dekat satu skim tu rasa kita duduk selesa. So dia kena ada tanggungjawab itu. Mungkin penglibatan di peringkat pengurusan, sama ada dia JMB ataupun MC ataupun sub MC, mungkin dia kena adakan satu program yang berkala dengan penduduk-penduduk ni untuk orang kata untuk memberi kefahaman. Kita duduk kat sini terutamanya macam contoh untuk membuat semua proses pembersihan, kita perlukan kos untuk membayar katalah kontraktor nak pungut sampah, kalau kata ada kawasan lapang-lapang sikit, nak potong rumput, nak bersihkan longkang. Jadi maksudnya dari segi itulah kita perlu ada apa tanggungjawab sebagai pemilik petak. Yang penting terutamanya contohnya adalah untuk membayar yuran penyelenggaraan supaya dengan tabung yuran penyelenggaraan boleh dilaksanakan aktiviti-aktiviti tadi. Terutama dari segi pengurusan. Yang kita nampak tadi kan macam dia punya tong-tong sampah pun tak tersusun, keadaan orang kata rupa bangunan tu sendiri. So bendanya adalah bergantung kepada pihak pengurusan tu sendiri dan penduduk dan pemilik petak tu sendiri. Banyak pihak sebenarnya yang perlu dilibatkan. Untuk di BKL ni kita akan bagi panduan, kita bagi nasihat supaya benda ni selaras dengan akta dan peraturan yang ada. Baik. Key point dia bertanggungjawablah. Ya, betul. Kan? Untuk diri masing-masing. Okey, terima kasih diucapkan buat tetamu kita Surveyor Zaliha Abdul Rahman, Timbalan Pengarah Kanan Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta di BKL. Kalau tadi dan juga Cik Nur Hilmi Muhammad, bekas pengurusi Persatuan Penduduk PPR Pekan Kepong. Terima kasih banyak-banyak Cik Hilmi. Sama-sama. Yalah, dia ni kadang-kadang kalau kita tengok macam satu-satu kawasan tu, kita tengok kadang-kadang kita ni kadang benci betul pihak pengurusan perumahan tu. Sebab apa? Dia strict. Kenalah strict. Kan? Kena sebab nak mendisiplinkan. Sebab bukannya satu rumah, dia satu blok tu dah berapa banyak buah keluarga. Betul. Jadi mulai saat ini pihak pengurusan tu harus ada rasa tanggungjawab jugalah untuk memeriksa setiap penghuni petak-petak tersebut untuk tidak terjadilah perkara-perkara sedemikian rupa. Baik, terima kasih. Ucapkan kepada sedia Puan Zaliha. Okey, kita nak berhenti berehat. Dan lepas ni kita nak ke Pantai Timur. Pantai Timur dah. Mu dengar Molek FM. Teruk betul lah punya ni. Kita selepas ni kita bersama dengan dua DJ hebat dari Molek FM. Okey, lepas ni jangan ke mana-mana deh. Okey. Okey, Malaysia kini kembali kita terus saja nak bercakap tentang Molek Pagi pula Molek FM yang kini telah pun berwajah baru. Sebab apa saya cakap Molek Pagi ni? Sebab ada dua yang ada dekat sebelah saya ini antara tunjang kuat jugalah untuk nak menaikkan nama Molek FM ini sendiri. Jadi terus saja kita nak bersama dengan DJ Nas di ujung sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi pandai awak cakap Kelantan tadi masa boleh? Tadi. Boleh dah. Boleh? Ada slot nanti. Okey, dan kita bersama dengan Kila. Assalamualaikum. Siap waktu. Dia dah kecek dah. Tumbik dah lah masa Kelantannya. Kila ni seperti mana yang kita tahu sebelum ni influencer kan. Sekarang ni dah jadi penyampai radio lah kan. Okey, jadi kita nak terus saja bersama dengan DJ Nas tentang pembaharuan yang dibuat oleh Molek FM dan juga apa mungkin antara yang best lah yang ada dekat Molek Pagi 2 itu sendiri. Secara keseluruhan kita memang nyata banyak perubahan lah. Especially segmen pagi menampilkan saya DJ Nas dan juga yang baru ini Kemek Molek Kelantan ni Pagi 2. Jadi bila orang baru, jadi kita pun ada segmen yang baru jugalah. Dan yang lain ialah malam kita ada Ana Al-Jufri dengan Molek Rindu dia punya segmen. Jadi kalau katakan macam ada orang yang nak luahkan isi hati, cinta, bagai semua, so dia punya tempat ialah malam bersama dengan Ana Al-Jufri lah. Jadi pagi ni kita highlight Kila je lah. Siapa lagi nak highlight? Takkan nak highlight saya pula kan. Okey, Kila apa yang best segmen awak bersama dengan ni otai kita ni? Itulah dia bestnya Molek Pagi 2. Apa 2? Sebab So 2. 2 orang. Sebab tu nama dia Molek Pagi 2. Jadi yang bestnya pada pagi tu kita akan ada segmen Berebeh di mana pendengar-pendengar Gugu kita tu boleh
berkongsilah set dia ni okey ke dok hari tu nya. So boleh berluahkan dekat Dekla dan juga Abang Nas. Tapi dia orang lebih suka luar dekat dia lah. Dekat saya tak nak sangat. Patutnya Abang Nas lah. Memang suka nak luar dekat dia. Orang Tina ramai cari dia. Balance lah. Jadi kita ada segmen Gulole juga. Dan lepas tu yang specialnya kita ada kerusi DJ Nas. Kalau sebelum ni kerusi DJ Nas tu kita boleh tengok di YouTube. Tapi kali ni kita bawa ke dalam konti kerusi DJ Nas tu. Dan orang-orang special. Mini segmen lah. Okey, itu antara yang menarik lah pengisian yang ada di Molek Pagi 2 itu sendiri. Okey, kepada Kila sebab Abang Nas kata fokus kat Kila Okey, kita tanya Kila lah. Ya, betul. Okey. Awak pun memang suka tanya Kila. Tak ada, saya suka Abang Nas juga. Idola saya ni. Okey, Kila, macam mana nak transform daripada sebelum ni pernah jadi penyampai mana-mana radio ke? Kelab pengacara. Pengacara sajalah. Okey, pengacara influencer sekarang ni dah jadi sebagai penyampai. Okey, jadi macam mana awak nak membiasakan diri awak menjadi penyampai radio ni? Lebih lagi dekat Molek FM ni. Okey, dia ginilah sebenarnya sebab kita jadi pengacara TV ni dia kita ada waktu untuk kita berfikir tau. Macam kita boleh gitu. Tapi apa yang Kila belajar di radio ni kita kena very fast. Dia punya pace tu dia cepat. Laju. Kita tak boleh ada loop air tu. Ini benar lah ni ajarnya. Dia kata kita tak boleh ada tu. So kita tak setiap masa tu dikira. Jadi nak switch tu ambil masa juga kan Benas nak belajar. Sebab kita dah biasa dengan TV, dengan kamera, senyum, ada action. Tapi bila dengan radio kita kena bercakap, imagine orang tengah buat apa, kan orang tengah kat mana. So itu satu cabaran juga untuk Kila twist kita punya karakter tu. Tapi along the way ada dekat Kelantan tu. Tapi alhamdulillah setakat ni Abang Nas banyak sangat membantu, tim-tim Molek FM pun banyak membantu dan guide Kila macam mana nak buat Molek Pagi 2 ni bersama-sama. Ya, kalau kita sebagai pengacara ni senang Kila kan, ada expression wajah, tangan apa semua, tapi nak bercakap contoh macam Abang Nas sendiri kan, dengan keluarnya suara Abang Nas tu membuat orang terpaku apa semua kan. Abang Nas, cabaran-cabaran lah yang tahu. Dulunya dengan Mak Dan, segmen petang. Sekarang ni baru pagi dengan Kila. Jadi apa-apa mungkin cabaran dia tak ada banyak cabaran. Kalau dulu petang dengan Madan rasa macam malas nak pergi kerja. Jadi bila mana Kila pagi ni dia kita semangat sikit lah kan. Tapi saya rasa untuk konotasi yang lebih serius, segmen pagi satu segmen yang sangat penting lah untuk mana-mana radio sebab nak drive semua. Jadi kita memang bagi yang terbaik untuk kita punya pendengar-pendengar. Kita segmentas dekat Pantai Timur. Jadi ini adalah kalau kita tengok radio kat Malaysia, kalau you duduk Pantai Timur ataupun di luar Pantai Timur, radio yang awak kena dengar ialah Molek FM. Okey. Yes. Kila sendiri macam mana caranya awak nak memancing pendengar-pendengar supaya mereka ni boleh terus saja dengarkan Molek FM khususnya dekat Pantai Timur ni? Dia lagu ni lah. Orang Kelantan ni kalau kita tahu set dia ni tak boleh lekang daripada makanan Pantai Timur. Set dia ni beri makan. Jadi specialnya di Molek FM kita ada satu segmen Kila lapar katanya. Jadi dia kena macam tu Sekali. Kila lapar. Terus nak dengar. Lapar dengan manja nak kena. Mana katanya segmen ni kita berkongsi tentang makanan-makanan Pantai Timur. Kadang-kadang Kila pun tak pernah dengar makanan-makanan mungkin zaman-zaman nenek atuk kita dulu. Jadi kita bawakan di segmen ni dan insya-Allah kita pun ada juga untuk turun ke Pantai Timur makan bersama-sama dengan gugu kita tu. Jadi kena nantikanlah nanti. Dah siap awak? Nanti sama-sama kita nantikan. Tadi Kila dia dah Kila lapar. Cuba DJ Nas buat manja-manja macam tu. Buat tolonglah buat. Tolonglah. Tiga. Saya lapar saya tak mampu nak buat lah. Kalau lapar je saya cari makanan aja lah. Okey DJ Dan. Silakan kepada mereka yang sedang menonton ni supaya mereka switch to Molek FM. Silakan. Seperti mana yang saya katakan, memang kita berikan yang terbaik daripada kita sangat-sangat detail dengan susunan lagu, dengan konten yang cater orang-orang Pantai Timur, bukan sekadar di Kelantan saja, bahkan Terengganu dan juga Pahang. Jadi kita ada Mak Dan, Duta Terengganu kita, dan kita orang Pahang kita ada Ana Al-Jufri. Jadi saya rasa satu radio station yang sangat-sangat baik dan berbala untuk didengari lah. Lebih-lebih lagi kita ada Cik Mek Molek. Yang baru. Alright, terima kasih Kila. Terima kasih. Jadi anda semua yang berada di sebelah Pantai Timur boleh dengarkan Molek FM. Satu Malaysia worldwide boleh dengarkan. Kita juga ada podcast dekat apa nama YouTube Molek TV, Audio Plus kat Audio Plus pun boleh dengar juga. Terima kasih DJ Nas. Sama-sama. Terima kasih Kila dan semoga anda dapat dengarkan Molek FM. Kita punya tagline satu lagi.
Boleh FM? Go Pantai Timur. Okey, kita nak berhenti berehat seketika dan lepas ini bersama dengan Faria. Faria kali ini nak bercakap tentang minyak pelincir. Segalanya di MHI selepas ini. Baik, kita nak teruskan penyisian Malaysia hari ini. Kalau tadi Afak kata saya nak bercakap berkenaan dengan minyak pelincir. Ini bukan sebarangan minyak pelincir ya, akak abang. Ini produk buatan anak jati Malaysia yang dikeluarkan oleh UMW. Kita terus bersama dengan tetamu kita hari ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu iaitu Encik Mustamir Muhammad, merupakan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan UMW. Terima kasih bersama kami. Dan juga Encik Anas Nasrun Muhammad Osman, merupakan pengarah kumpulan bahagian pembuatan dan kejuruteraan UMW. Terima kasih bersama dengan kami, bersama dengan produk-produk yang hebat ni. Okey, saya nak terus bercakap dengan Encik Mustamir. Mungkin boleh terangkan terlebih dahulu berkenaan dengan perniagaan minyak pelincir kumpulan UMW ini. Okay. Kumpulan UMW terdiri daripada 4 segmen bisnes. Kita ada otomotif, kejuruteraan dan mechanical, jentera as well as air angkasa. So perniagaan minyak pelincir ini adalah sebahagian daripada segmen pembuatan dan kejuruteraan kami. Buat masa ini kami mempunyai 2 loji penganunan minyak pelincir yang terletak di Malaysia dan di China. Jumlah kapasiti pengeluaran lebih kurang 110 juta liter setahun. Sementara ini kami sedang agresif untuk mempromosikan jenama tersendiri kami, Gran minyak pelincir. Terlebih daripada itu juga kami juga tengah menjalankan proses penganunan toll atau dalam bahasa Inggerisnya toll blending untuk pelanggan OEM kami. OEM maknanya original equipment manufacturer macam Toyota, Perodua, Modenas. Dan di China juga kami merupakan pemegang franchise minyak pelincir Repsol. I think itulah jenama terkemuka yang berasal daripada Sepanyol. Ya. Kita mendengar semua ini dan kita nak tahu juga sebenarnya, Cik Anas, apa sebenarnya rancangan kumpulan UMW ini untuk mengembangkan lagi perniagaan minyak pelincir? Terima kasih, Faria. So, kami percaya minyak pelincir keluaran UMW mempunyai permintaan yang mampan daripada sektor otomotif, daripada dua segmen itu OEM, Original Equipment Manufacturer, seperti Toyota dan Perodua, dan juga replacement market. Seperti apa yang dicakap oleh Encik Mustamir tadi, kami ingin mengembangkan lagi daripada sektor toll blending dan juga sektor industri untuk minyak hidrolik. So itu kami juga ingin menambah julat produk yang kami buat seperti brake fluids dan juga coolant. Untuk mengembangkan lagi pasaran Malaysia dan juga abroad di ASEAN, kami ada 2 fasa. Fasa pertama tahun ini di 4 negara iaitu Vietnam, Indonesia, Thailand dan Filipina. Dan tahun depan fasa kedua di Singapura, Cambodia, Myanmar dan juga Brunei. Okey, dengan perancangan yang akan dilakukan kan, usaha-usaha untuk membawa produk tempatan kita ini ke mata dunia. Saya nak tanya Cik Mustamir, bagaimana setakat ini perkembangan bisnes grant, produk grant ini? Grant Lubricant ni adalah produk keluaran Malaysia and oleh anak syarikat kumpulan UMW. Dia dihasilkan oleh anak jati tempatan. Maknanya di kilang tu 100% dia punya pekerja-pekerjanya daripada Malaysia. Tak ada foreign workers lah. Dan melalui kita punya past experience over the last 55 years, kami telah buat blending untuk jenama antarabangsa macam Repsol, Pennzoil. So kami sekarang telah mula mengeluarkan minyak jenama tersendiri. Kami telah mula beroperasi di kilang baru kami di Pulau Indah, di Kelang, sejak Jun 2023, di mana keluasan kilang itu adalah seluas 7 ekar. Kapasiti pengeluaran di kilang baru ini mencapai sebanyak 60 juta liter setahun. Dan dia boleh beroperasi selama 24 jam sehari. Yang Grand Lubricant ini sangat dikenali sekarang ni di pasaran tempatan sebab kita ada minyak pelincir untuk kereta, yang depan ni ada, Stella, dan untuk motosikal, untuk Quadra dan unsur untuk enjin diesel, berenjin diesel macam Quasar ni. Selain itu kami juga mengeluarkan produk-produk sampingan seperti grease, minyak hidrolik, coolant dan unsur minyak brake.
Okey, kita tahu bahawa sekarang ni banyak juga produk kita memberi tumpuan kepada kelestarian, menjaga kelestarian alam kan. Dan kita tahu banyak organisasi sebenarnya yang mengeluarkan produk hijau ini. Jadi kita nak tahu bagaimana pula dengan kedudukan minyak pelincir grant ini. Sebahagian daripada komitmen kami terhadap sustainability lah, kelestarian. Dan sejajar dengan permintaan yang semakin meningkat terhadap produk-produk yang lebih mesra alam, kami telah merumus dan memperkenalkan beberapa produk hijau. Pada bulan Oktober 2022, I think we produce Grand Biohydraulic Oil. Dia produk minyak pelincir yang biohydraulic komersial yang pertama di Malaysia, yang dihasilkan daripada minyak sawit sumber tempatan. Ia bersifat tidak toksik dan biodegradable lah dalam masa 28 hari. Pada bulan Oktober tahun lepas, saya rasa Grand Lubricant juga telah menggunakan grease grade makanan yang biodegradable juga untuk pelbagai penggunaan dan aplikasi. So buat masa ini kami merancang untuk menggunakan lebih lagi banyak produk-produk hijau di masa akan datang mengikut permintaan pasaran dan juga kesesuaian aplikasi lah. Pasti ramai yang teruja untuk mendapatkan produk buatan anak jati Malaysia. Cik Anas, saya nak tahu macam mana sebenarnya nak dapat produk minyak pelincir grant keluaran UMW ini. So kita boleh dapatkan di aplikasi Lazada dan juga Shopee, dan juga kita ada social media di TikTok, IG dan Facebook, dan juga boleh pergi ke website kami lah, www.grandlubricants.com. Jadi beli di aplikasi itu Lazada, Shopee, dan ambil produk-produk tu pergi ke your workshop. So sekarang kan trending kan beli sendiri dan bawa. So kita perlu itu antara teknik pemasaran kan, sebab kita tahu kan banyak bagaimana untuk kita menambat hati pembeli. Jadi pergi seperti mana yang kita kongsikan juga di Kaca TV sekarang, boleh dapatkan di situ juga. Ya, baik, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita dari UMW, iaitu Encik Mustamir Muhammad, merupakan Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan UMW, dan juga Encik Anas Nasrun Muhammad Osman, Pengarah Kumpulan Bahagian Pembuatan dan Kejuruteraan UMW. Apa pun kami ucapkan juga tahniah di atas apa yang dibawakan hari ini. Maknanya kita perlu berbanggalah dengan produk tempatan kita sebenarnya. Baik, kita nak terus berkongsi dengan pengisian seterusnya. Kita nak saksikan dahulu rangkuman berita dunia. Israel sekali lagi melancarkan serangan bertubi-tubi ke atas Hizbullah di selatan Lebanon. Menurut laporan, terdapat sekurang-kurangnya 16 serangan udara berlaku di Lembah Suluki, menggambarkan keadaannya sebagai sebuah lokasi yang paling banyak pengeboman sejak permusuhan di kawasan sempadan bermula 3 bulan lalu. Walau bagaimanapun, tiada laporan sama ada serangan Israel ke atas Hizbullah mengenai sasaran. Bagi membalas serangan tersebut, kumpulan Hizbullah yang disokong Iran turut melancarkan tembakan merentasi sempadan selatan Lebanon terhadap tentera Israel bagi menyokong sekutu Palestin Hamas di Semenanjung Gaza. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 4 tahun berjaya mencipta rekod dunia apabila menjadi pendaki muda yang pertama tiba di kem utama Gunung Everest pada 7 Januari lalu. Kanak-kanak perempuan yang dikenali sebagai Zara bersama bapa dan abangnya mendaki hingga ke base camp pada ketinggian 5,363 meter, manakala ketinggian Everest ialah 8,848 meter. Kejayaan tersebut mendapat perhatian warganet apabila abangnya memuat naik gambar perjalanan mereka di akaun media sosial. Zara mengatasi rekod dunia Prisha Lokesh 5 tahun, pendaki termuda yang pernah tiba di base camp pada tahun 2023. Seekor penguin putih telah ditemui di pengkalan saintifik di Antartika pada 4 Januari 2024. Burung yang tergolong dalam spesies gentu itu merupakan spesies yang jarang ditemui dan unik. Penguin betina yang ditemui penyelidik di pengkalan Gabriel Gonzalez Videla itu juga ialah spesies penguin ketiga terbesar dengan saiz dewasa antara kira-kira 4.9 hingga 7.7 kilogram.
Baik, kita dah kongsikan sedikit berita rangkuman dunia. Lepas ni kita dah nak akhir dah. Oh, dah habis dah. Esok topik apa dia? Ini sangat sesuai. Tadi saya buat ini. Penguin. Tapi dapat ambil kat saya juga. Okey. Esok kita variasi pelaburan peribadi di soal wang ya. Okey, jadi jangan lupa untuk anda bersama dengan kami esok bermula 9.30 pagi. Anda semua yang hidup berjiran, jangan lupa tanggungjawab anda sebagai jiran, jaga adab kita. Jadilah jiran yang bertanggungjawab. Baik, terima kasih banyak-banyak kerana menonton Malaysia hari ini pada hari ini. Betul. Okey, kita jumpa esok tau. Okey, jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye bye. So minyak tu tak guna.